Okay, sekarang mari kita mulakan discussion untuk maths chapter 6 data descriptions. So kita sudah dapatkan grade maths semester 1 untuk 3 kelas, KD 4, KD 3 dan KD 2. So dia data tu di sini. Okay, lepas tu kita telah bubuhkan dalam table tu lah. Ada 24 orang yang dapat A. Masuk. Lepas tu 4 orang dapat A minus. B plus 6 orang. Yang dapat B 5 orang. So setakat itu sajalah. Okay. Lepas tu saya sudah kira percentage untuk semua. Yang dapat A tu 61.54%. Yang dapat A minus 10.26%. Lepas tu B plus 15.34%. Lepas tu B 12.82%. Yang ini saya guna bilangan ini divide total, lepas tu times 100 untuk dapatkan percentage ini. Lepas tu saya dapati bahawa yang dapat B and above, grade B and above punya students adalah 100%. Maksudnya tak ada orang yang dapat below B lah. Ya. Okay, lepas tu saya sudah kira mean dia. Mean dia saya guna pointer darab dengan bilangan. Lepas tu saya tambah semua. Lepas tu saya divide total punya frequency, total punya bilangan. Saya dapat 3.73 untuk 3 kelas tu lah. Mean dia 3.73. Lepas tu mode dia ialah A, maksudnya 4.0. Banyak orang dapat Sebab A. 24 orang dapat A. So dia punya mode dia ialah 24 lah. Mode dia ialah 4. Lepas tu median saya tak kira pun, tapi saya boleh dapatkan daripada percentage dia sebab median kan 50%. So A tu sudah exceed 50%. So dia obviously median dia ialah 4. Okay, so variance dengan standard deviation tu kamu yang terang. So saya gunakan data yang kita dapat ni. Saya kira variance dan standard deviation, minimum value dan maximum value untuk ketiga-tiga kelas KT2, KT3 dan KT4. So saya guna formula yang variance, iaitu variance square, S square equals to summation of X square minus bracket summation X bracket square over N total divided by N minus 1. So saya dapati variance 0.1418. So kalau kita square rootkan dia, kita akan dapat standard deviation. So standard deviation yang saya dapat tu 0.3766. So daripada standard deviation ni kita boleh nampak result kita memang okey sebab value dia rendah. Lepas tu macam mana dengan minimum dan maximum? Minimum sebab kan semua kelas campur semua kelas, semua orang dapat 3 pointer dan lebih. So minimum dia 3.00 dan maksimum dia 4.00 sebab itulah yang grade yang paling tinggi. So daripada ini kita boleh nampak lah banyak orang dapat A, iaitu 4.00. Daripada viscous flows tu ada outlier tak? Maksudnya ada yang out of itu upper fence dengan lower fence lah. Tak ada, sebab setakat ni hanya yang lowest pun dapat 3.00. Yang tiada orang yang dapat below daripada B. So tiada outlier bagi data ini. Okay. So kita proceed untuk yang ini PNGS of each class. Saya ambil mean untuk each class lah.
Yang untuk KD 2 3.64, lepas tu KD 3 3.85, lepas tu KD 4 3.73. Yang ini saya ambil min lah. Daripada sini kita boleh nampak yang KD 3 punya PNGs yang paling bagus lah, sebab dia paling tinggi. Okay, seterusnya Aiman terangkan yang ni. Jadi markah yang paling banyak student dapat adalah 4.00, iaitu mood dia lah. Dan number of potential part leader dalam KET 4 adalah atau sesiapa yang dapat lebih third quartile, dan bila kami kira third quartile ni dapat 4.00 kan? Ya. Jadi bilangan pelajar yang dapat 4.00 hanya 8 orang. Okay, jadi bagi setiap kelas kami telah kirakan mean, variance, standard deviation, minimum, maximum, quartile 1, quartile 3 and median. Jadi bagi KET 2 mean dia adalah 3.642, dan variance dia 0.1279, standard deviation 0.3577. Mean dia 3.00, max dia 4, dan quartile 1 3.33, quartile 3 4, dan median dia 3.67. Jadi seterusnya kita tengok bagi kelas KET 3 dengan mean dia 3.896, variance dia 0.0584, standard deviation dia 0.2417, mean 3.33, maximum 4.00, quartile 1, quartile 3 and median semua 4. Akhir sekali kita ada bagi KET 4, jadi mean dia 3.847, dan atau variance dia 0.446, 0.0446, standard deviation dia 0.2112, mean dia 3.33, maximum value dia 4.00, quartile 1 dapat 3.67, quartile 3 and median dua-dua 4.00. Jadi seterusnya kita boleh tengok the best overall performance ialah KET 3 dengan atau mean dia 3.85 dan variance dia 0.1 dengan variance dia 0.0584. Jadi the number of students that exceed one standard deviation above the mean 24. Jadi kami kira ni adalah dengan ambil mean dan tambahkan nilai standard deviation untuk above the mean. Jadi kami mendapati 24 pelajar yang mendapat lebih dari mean. Dan bagi bawah mean, kami tolak nilai mean dengan standard deviation, dan kami dapati 11 orang mendapat kurang dari bawah dari mean. Classify tu kita sudah buat satu table kan. Kita buat satu table. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15 orang dapat excellent. Ya. Lepas tu 4 orang dapat intermediate. Lepas tu lowest ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kan. 12 orang. Okay, so siap lah. Jadi mungkin apa aktiviti yang kita boleh propose lah? Mungkin kita buat satu mock test sebelum PSBM SEM 2, ataupun kita buat satu quiz sehari satu quiz untuk semua pelajar untuk meningkatkan CGPA mereka. Boleh juga. Ataupun macam SEM 1 kita buat set mantap kan. Ya. Boleh juga kan. Boleh juga. Okay. Dalam situasi ni, poly dia pun kena mainkan peranan mereka, sebab mereka boleh tolong kawan-kawan yang kurang perform dalam SEM 1 ni. Sebab SEM 2 ni kita tak boleh leka-leka sebab bukan objektif lagi. Itu kita kena tingkatkan lagi latih 2B, dan kalau tak tahu jawapan apa-apa, kita boleh tanyakan kawan-kawan
merujuk kepada pencara masing-masing. Ya. Tapi pencara kita ni